Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam masjid setelah kita selesai menunaikan solat berjamaah. Kemudian kita menyambung lagi perbicaraan kita dalam memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "May yuridillahu khairan yufaqqahu fid din." Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya diberi faham kepadanya agama. Jadi kita nak melihat dan nak menyambung pada fasal yang ke-8 pembahagian air. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menerangkan yang mana dikatakan kullatin, yang dikatakan dua kullah, kullatani fa aksaru, dan yang mana dikatakan air yang qalil, yang kurang dikata daripada dua kullah. Jadi dalam pembahasan yang telah lalu disebutkan bahawa dua kullah ini mengikut timbangan Baghdad ataupun dengan timbangan yang telah sedia ada, timbangan moden, menggunakan ukuran ataupun menggunakan timbangan kilogram dan sebagainya. Dan hari ini kita nak menyambung lagi pada muka surat 105. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini, mengikut ukuran tradisional, secara tradisional. Dua kullah bersamaan dengan ukuran 1/4 zira', iaitu hasta, dikalikan dengan 1/4 hasta, kali dengan 1/4 hasta untuk panjang, lebar dan tinggi. Mana dua kullah ini kalau mengikut ukuran tradisional, tinggi dia 1/4. Tinggi, panjang pun begitu, lebar pun begitu. Ini ukuran dua kullah mengikut ukuran tradisional. Tapi susah kita nak ikut zirak-zirak dan sebagainya. Kita ikut ukuran yang telah sedia ada, 60 kali 60 kali 60. Itu kalau 4 persegi. Kalau dia berbentuk silinder, maknanya 120 dia punya ketinggian, dan diameter dia buka mulutnya tu 50 cm. Dan kalau timbangan air yang ditimbang kadar 2 kullah ini ialah 192 kg, kilogram. Dan dengan minyak tanah, sukatan minyak tanah 13 tin minyak tanah. Dan mengikut ukuran liter ialah 216 liter. Itu adalah yang kita lebih mudah untuk memahami, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka air banyak adalah air yang cukup 2 kullah atau lebih. Maksud maknanya dalam masalah 81, Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam Raudhah, kitab salah satu kitab fiqh Imam Nawawi, seseorang yang melihat najis, seorang yang melihat najis terjatuh di dalam air dan dia ragu-ragu apakah air itu cukup 2 kullah atau tidak. Dia melihat najis jatuh dan dia ragu bahawa air yang dalam kullah tu cukup tak, 216 liter atau 270
liter. Ha. Cukup tak tidak? Kalau tak cukup, dah tentulah dia menajiskan. Sekarang ni dia ragu-ragu cukup atau tidak. Menurut Al-Mawardi dan lain-lain, air itu najis kerana sudah pasti najis terjatuh ke dalamnya. Ini sebahagian pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu Al-Imam Mawardi. Walau bagaimanapun menurut Al-Imam Haramain ada beberapa kemungkinan. Dia ada pendapat-pendapat dia. Maka daripada banyak-banyak pendapat itu, pendapat yang terpilih dan benar ialah ia suci kerana asal bagi air itu adalah suci dan terjatuhnya najis belum pasti ia boleh menajiskan air tersebut. Ini pendapat Al-Imam Haramain, bahawa mengatakan pendapat yang terpilih daripada dia, bahawa kalau sekiranya masuk najis, dia hukumnya air, kembali kepada air itu, asalnya air itu mutlak. Air itu suci, maka dikira suci. Sebab masuknya najis itu belum pasti lagi dia boleh menajiskan air itu. Kalau sekiranya tak berubah sifat, kan, tidak berubah daripada bau, rasa ataupun warna. Maka yang kedua, air yang digunakan untuk menyucikan yang sunat, seperti air basuhan kedua dan ketiga dalam wuduk, adalah suci. Menurut mazhab yang kuat, ia suci dan menyucikan. Jadi tuan-tuan, kita ni sebab basuhan yang wajibnya sekali. Basuhan wajib pada mengambil wuduk sekali. Meratakan air, kena je semua anggota, maka itu dah hukum sah. Nah, kalau tak sah, kena ulang lagi kedua dan ketiga. Makna kalau sekiranya kita ambil basuh muka tadi, kita basuh muka kita, air yang digunakan untuk membasuh muka ni telah sampai kepada wajahun kita, wajah kita. Nah, atas, bawah, kiri, kanan, kena semua. Maka hukum basuhan pertama tu dah sah, dah memenuhi dari segi hukum syarak. Hukum mengesahkan basuhan pada muka sah. Yang kedua yang dibasuh ulangan, yang ketiga tu, itu adalah basuhan sunat saja. Maka mazhab, pendapat ulama mazhab, sekiranya basuhan pertama tadi telah sah dan yang kedua tu sunat, yang ketiga tu sunat, apa hukum basuhan air yang kedua, yang ketiga? Maka hukumnya adalah suci dan menyucikan. Dia sama macam air mutlak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan syarat kita kena pastikan air yang basuhan pertama tu makna sampai kepada semua anggota. Anggota yang dikata basuh muka, tangan kita basuh, nak basuh semua sampai mengalir air dan kena pada semua anggota tangan kita tadi, tangan, maka sah, kan? Kalau tidak sah, kita kena ulang balik untuk memastikan basuhan tu rata air dia. Jadi ini yang dipegang dalam mazhab. Kerana wajib basuhan tu sekali yang menyampaikan kepada semua anggota. Anggota basuhan. Anggota basuhan mana? Anggota basuhan wajib. Sekali basuh menyampaikan air kepada semua anggota basuhan wajib. Kisah. Walaupun sekali. Yang nombor 2, nombor 3 itu ulangan. Jadi dalam hukum fiqh, nak hukumkan air yang telah basuhan pertama yang wajib tadi, yang nombor 2 yang jadi sunat ketiga, apa hukum air tu? Suci lagi menyucikan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, air sedikit menjadi najis disebut air mutanajjis sekiranya najis jatuh ke dalamnya walaupun tidak berubah rasa, warna dan baunya. Jadi tuan-tuan kena ingat, maknanya air kalau sekiranya dia sedikit
Makna kurang daripada 2 kullah, jatuh najis di dalamnya, sama ada berubah sifat atau tidak, hukumnya air itu mutanajis. Kena betul. Nah, air itu jadi najis kerana terkena najis pada dia. Kan? Saya kira lah berubah tak berubah. Kan? Air banyak pula tidak menjadi najis sekiranya jatuh najis jatuh ke dalamnya. Okey, kita lihat apa perbahasan. Perbahasan. Disebut situ tambih, tidak membuang air berkumur ke dalam air dalam kolah air. Makruh mengembalikan air bekas berkumur ke dalam kolah tempat wuduk kerana perkara ini dianggap menjijikkan walaupun air di dalamnya banyak lebih daripada 2 kula. Mari tempat orang ada kula ni dia berkumur-kumur dah, masuk balik dalam tu. Orang lain pun angkat, wah semua selera. Tak sampai seminggu air macam-macam bau ada, masak asam ada, masak lemak ada, kan. Semua kumur buang dalam tu balik. Dia tidak makna najis, tapi menjijikkan. Jadi tu tuan-tuan, kan? Nak pakai kulah ni kena tahulah kaedahnya, kan. Sebab tu bila kita pakai kulah, ambil air dalam kulah, waktu basuh kaki, jangan masukkan kaki kita dalam kulah. Walaupun jumlah air tu lebih daripada 2 kulah. Kan? Pandangan tu orang tengok, alamak kaki masuk dalam, Allah. Ini yang slack ni, kan. Jadi tuan-tuan, itu adab yang perlu kita jagalah. Adab yang perlu jaga. Okey. Jika najis yang dimaafkan, contohnya bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat atau semut jatuh sendiri, air tidak menjadi najis. Fahamkan dia punya kosakata dia tu. Jika najis yang dimaafkan, contohnya bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat atau semut jatuh sendiri, bukan kita yang buang. Tu maksud tu kena faham tu. Kalau kita buang satu perbuatan, ni dia jatuh sendiri, air tidak najis. Nak? Walau bagaimanapun jika diletakkan dengan sengaja, ambil kat luar tu lalat, kan? Lalat tu dia tak berdarah. Ambil kutip seekor-seekor, ambil semut 5-6 ekor, buang. Bagaimana hukumnya? Maka dia kata air menjadi najis, sebab kita memasukkan najis. Walaupun hukum asal tadi, najis itu adalah najis yang dimaafkan. Tu kena faham tuan-tuan. Sebab tu air minuman kita, kalau sekiranya waktu kita tuang tu masuk, bukan kita yang buang kanan, semut tu masuk, maka dia tidak menajiskan. Kalau kita buat air teh, apa ni, masukkan semut, isu bubur goncang, buat macam shake, kan. Minum, memang hilang akal jawabnya tu. Itu beza tuan-tuan, tu jadi najis. Sebab tu kalau sekiranya semut dia ada dalam air tu yang bukan kita masukkan, maka kita keluarkan, kan? Kita keluarkan. Ada orang dia buang, kan. Sebab kita bukan kita yang masukkan. Kan? Jadi perbuatannya tu mesti dia tengok. Sebab tu saya suruh tengok betul-betul, sama ada jatuh dengan sendiri atau kita yang mencempakkan dengan sengaja. Jadi walaupun air itu sedikit masuk najis, dia masuk maknanya dengan tidak sengaja, maka tak menajiskan. Tapi kalau kita buang air itu sedikit, kita yang sengaja buang, najis.
walaupun darahnya tak mengalir dan sebagainya. Okey. Antara yang dimaafkan ialah apa-apa najis yang tidak dapat dilihat yang ada pada kaki lalat. Contoh nak, lalat ni, kalau lalat ni tu sebab jangan jadi macam iman lalat. Nah, jangan jadi macam iman lalat. Dia semua tempat dia boleh pergi, kan? Disko boleh, masjid boleh, dihinggap dekat tempat orang, kat orang baik boleh, orang tak baik pun boleh, semua dia boleh. Nah, jangan jadi iman gitu. Tapi Allah jadi hikmah lalat, kan? Hikmah lalat kalau masuk dalam air tu, kan? Sebelah kepaknya ada racun, sebelah kepaknya ada penawar. Ni hikmah Allah Ta'ala jadikan, kan? Itu sebabnya kalau lalat kalau jatuh dalam air dia mesti sengit. Yang terangkat tu itu penawar, yang jatuh tu itu racun. Maka Rasulullah kata selamkan. Sama ada engkau lalu minum tak minum, itu lain cerita. Alamak, lalat ni hijau lah, kat mana datang ni, kan? Itu lain cerita, tuan-tuan. Tapi Rasulullah suruh begitu. Lalat kalau masuk dalam air, kepak yang tenggelam tu racun. Maka sebelah kepak yang terangkat tu penawar. Selamkan yang sebelah lagi. Soal nak minum tak minum, itu lain cerita. Tapi itulah dia yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah. Jadi tuan-tuan, maka dimaafkan apa-apa saja najis yang tidak dapat dilihat yang ada di kaki lalat, dan lalat itu hinggap di air. Mengikut pendapat Imam Ramli dimaafkan. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar, dimaafkan asalnya bukan najis mughallazah. Ada. Imam Syekh Ramli kata Imam Ibn Hajar dimaafkan pada kaki lalat tu. Dia tak nampak, kan? Tak nampak. Cuma Ibn Hajar mengatakan asalkan najis tu bukan najis mughallazah. Mana kita nak tahu najis tu mughallazah tak mughallazah? Ada. Tapi ni diberi tahulah. Kalau najis mughallazah najis lah. Kan? Ini perbahasan ulama supaya kita jangan bertanya nanti, ustaz kalau najis mughallazah macam mana? Dia dah sebut dulu. Jadi selamatlah tok guru, kan? Supaya orang tak tanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, najis-najis yang dimaafkan, dia kategori najis tapi dimaafkan. Najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing, ni dimaafkan. Darah sedikit. Sedikit ni nak ukur macam mana? Dia tidak sebesar duit shilling 5 sen. Tu kalau dah besar duit shilling 5 sen, maka itu najis. Sedikit macam mana? Maknanya kalau sekiranya sedikit ni mana bertempat. Tapi kalau sedikit tu memenuhi badan, baju kena semua, darah, maka itu najis. Dulu rumah kita dulu rumah papan. Rumah papan ni biasalah pijat banyak, kan? Orang kampung, kan? Kalau bangun pagi tu baju penuh darah, kan? Buat apa? Darah pijat penuh. Bagaimana? Tu najis. Sebab banyak, walaupun sedikit tapi banyak. Najis lah. Kalau satu tumpuk je tak najis, dimaafkan. Okay. Begitu juga dengan percikan air kencing. Orang masuk tandas, yang jenis kencing-kencing berdiri ni, tak? Jadi percik tak nampak. Sebabnya Rasulullah SAW, orang kalau buang air kecil, dia nampak ada basah pada seluar-seluar dia, dia tak pasti kencing tak kencing, kena air kencing atau tidak,
maka menghilangkan was-was tu, Rasulullah kata ambil air, percik supaya hilang was-was. Oh, ini kita tengok, ni aku percik tadi air. Hilangkan was-was. Itu dibicarakan dalam kitab Bahrul Mazi. Disebut oleh Abu Isa At-Tirmizi di dalam kitab dia, kitab Al-Bahrul Mazi. Yang keduanya najis yang dimaafkan, darah jerawat, kan? Orang ada jerawat, darah bisul, darah kudis, atau kurap atau nanah sedikit. Kamu nanah, kan? Nanah dalam kulit tu, nanah dalam tu katanya najis, kan? Tapi dimaafkan, dimaafkan. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, semut, kutu, nyamuk, agas dan pijat, ni semua dimaafkan. Maafkan dengan apa? Kalau sedikit, kalau banyak, jumlahnya banyak, tak boleh. Kemudian tempat berbekam, najis lalat, kencing tidak lawas, darah istihadah, air kurap atau kudis, ini semua dimaafkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah jika ada kucing yang memakan bangkai. Kucing kita tengok tadi dia makan bangkai. Yang dia makan bangkai tu tikus, kan? Dia makan tikus. Dan kita melihatnya, memang dia lalu depan kita tak? Dia makan tikus. Kemudian ia menjilat air di dalam sebuah bekas sebelum dia pergi, maka air itu menjadi mutanajis. Kenapa? Masuk najis. Air yang terkena najis, air yang terkena najis dinamakan air mutanajis. Jika sebelum menjilat ia pergi dahulu, sebelum dijilat air tu, dia dah makan tikus, dia pergi sebelum diminum, dia menjilat air, kan? Ia pergi dahulu kemudian datang lagi dan menjilat air tersebut. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, air menjadi mutanajis kerana mulut kucing tadi asalnya bernajis. Itu satu. Ni tadi kalau kucing tu dia makan tikus tadi najis, dia terus sentuh air, menjilat air, najis air tu. Dalam bekas jadi najis. Sekarang ni dia makan tikus, atau benda yang najis, dia lepas makan dia lari, hilang daripada pandangan mata kita. Setengah jam lepas tu dia datang balik, dia minum air tu. Maka dua pendapat. Pendapat pertama kata najis sebab asalnya kucing tadi memang mulut dia bernajis. Itu pertama. Pendapat yang kedua, air tetap suci kerana air tadi asalnya suci. Boleh jadi mulut kucing tadi suci kerana telah meminum air lain sebelum menjilat air tadi pula. Jadi hilangnya dia tadi, hukumnya dia kembali seperti mana dia belum makan najis. Itu hukum. Itu hukum fiqh. Hilangnya dia, kembalinya balik, maka hukum nak kucing yang makan tadi najis, hukum kembali dia tu suci. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu dipahamlah, kan? Jadi kita tengok, kan? Ni dibahaskan dalam fiqh. Bila kita bahas dalam fiqh ni, kita rasa selesa lah nak pakai mana satu, nak pakai yang mana, yang nombor satu ke nombor dua ke, terpulang kepada kita, kan? Sebab ada dua-duanya boleh dipakai, kan? Okay. Ringkasan daripada masalah air. Air sedikit dengan air banyak, keadaannya jatuh najis. Sekiranya air sedikit jatuh najis, maka najis walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau. Satu. Itu air sedikit. Air banyak,
Jatuh najis, tidak najis kecuali jika berubah rasa, bau dan warna. Itu kena ingat. Faham tu tuan-tuan supaya kita fahamlah macam mana keadaan dia. Air dan hukumnya. Suci dan menyucikan. Apakah yang dimaksudkan dengan air yang suci lagi menyucikan? Air yang suci lagi menyucikan itu air yang tidak ada sandaran wajib. Sandaran wajib contohnya susu, kopi, mawar. Maksud lain air yang tidak bercampur dengan zat yang lain, sama ada zat itu suci atau najis. Contoh tak? Air kelapa. Air kelapa tu dia mutlak tak mutlak. Bila kita sebut air mutlak ni, air semata-mata air. Dia semata-mata air. Dia tidak disandarkan dengan sesuatu. Air kelapa tu mutlak tak mutlak? Air tu dia suci. Boleh tak dia menyucikan yang lain? Sebab disandarkan kepada itu yang dinamakan dia air kelapa. Bagaimana untuk bersuci, untuk berwuduk, untuk mandi hadas? Maka tak boleh lah, sebab disandarkan dia kan. Sebab tu hukum, kalau sekiranya seorang lelaki dia tanam pokok kelapa banyak, lalu dia berwasiat, kalau ayah mati, ayah hendak engkau mandikan ayah dengan air kelapa. Dia tanam 10 ekar, tanam kelapa banyak. Ni wasiat ayah lah. Boleh tak dilaksanakan? Hukum tidak boleh kerana bercanggah dengan syarak. Kerana air itu sendiri sifatnya tidak boleh menyucikan. Minum boleh tak? Minum boleh, tapi nak menyucikan yang lain tidak boleh. Sama hukum dengan air kopi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, air yang suci dan menyucikan ni dinamakan dia air mutlak. Sebab tu ni air-air ni kita kena faham. Sebab apa kita kena faham ni air-air ni? Sebab dia melibatkan di dalam ibadat. Soal makanan, soal pembersihan. Penting kan? Penting ni. Nak basuh najis anak kencing kat dekat ruang tamu. Anak kencing dekat ruang tamu. Anak yang kencing ni seorang perempuan, umurnya belum lagi 2 tahun, masih menyusu susu ibu. Macam mana? Masih menyusu susu ibu. Kita nak kenal dulu, najis kanak-kanak perempuan ini hukumnya apa? Najis apa? Dia kalau kencing, macam mana cara nak menyuci? Ini tuan-tuan, ini yang banyak fail. Anak banyak fail. Waktu kita temu duga tu, dia kata, ustaz ambil mop je. Wah, kita kata ini masjid kalau buat begitu hukumnya najis aini hilang. Bila dia kering, dekat situ ada najis hukmi nama dia. Sebab apa ada lagi najis hukmi? Sebab cara pembasuhannya tak sah, tidak menepati syarak. Kalau orang langgar dekat situ, dia akan kaki dia berasap, dia pijak kat tu, dia membawa najis aini balik semula. Najis hukmi berubah najis aini balik. Dia masuk dalam masjid, dia sembahyang tak sah sebab tapak kaki dia bernajis. Sama dalam rumah. Sebab tu nak kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cara nak menyuci tu. Kanak-kanak perempuan, walaupun dia belum makan selain daripada susu ibu,
dia hukumnya tetap najis mutawassithah. Lain dengan anak-anak lelaki. Anak lelaki selagi mana dia umur bawah 2 tahun, belum lagi makan selain susu ibu, dia najisnya tetap najisnya najis mukhaffafah. Cara cucinya lain. Ini tuan-tuan nak kena ingat. Kan? Ni kena hati-hati tuan-tuan. Tak masakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis ancaman orang yang masuk neraka dengan sebab air kencing dia. Kan? Ada satu hadis bagaimana orang yang dihimpit dengan kubur. Rasulullah tunjuk gini, kena himpitnya ni. Sebab apa? Sebab air kencing dia. Ini hati-hati tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Air ni penting dikenal. Kita pergi di mana-mana kedai contohnya. Kan? Restoran contohnya. Ya. Karena ni baru-baru ni ada restoran. Ada hotel. Orang Melayu selalu masuk situ menginap. Tiba-tiba dia masukkan sate babi kat dalam. Kan? Kita dah nak buat dah kursus kat situ. Dia kata, tak ustaz, kita sertu lah, masuklah tak apa. Dia, tuan, kita ni boleh tukar pinggan? Tak ada. Ini bukan soal pinggan sebab kau mempermainkan Islam. Tarik. Jangan pergi hotel. Kan? Di tuan-tuan orang-orang mempermainkan agama kan? Mana yang orang kata mempermainkan agama ni? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang mempersenda-sendakan agama? Jadi kita orang Islam kena jaga benda-benda tu. Kan? Jadi ada hotel tu baru lagi. Kalau nak tahu kena jumpa personal lah. Kan? Ni dia tak boleh public. Kerana nak menjaga keharmonian kaum. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, ni bab air. Kena tahu. Kan? Air kita punya kenderaan. Contohnya langgar bawa dekat AMJ, langgar babi. Tak? Memang ada kesan pada kita punya kereta. Memang kita nampak babi tu waktu kita langgar. Jadi bagaimana? Dia najis mughalladhah. Maka cara basuhan macam mana? Mesti basuh dengan sekali air tanah dan 6 kali dengan air mutlak. Itu cara dia. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham. Jadi nak kena faham ni air. Kita makan kat kedai-kedai macam-macam. Kedai pula bercampur pula. Yang buat air orang bukan Islam. Yang buat makan orang Islam. Kita minum masuk dekat dalam dia punya singki. Dia punya singki tu macam-macam keladak ada. Kita pun minum. Kan? Kopi ahkau. Menyandau. Kan? Jangan main tuan-tuan. Ni masalah bersih tak bersih basuh. Itu sebabnya suruh minum kat rumah. Wahai muslimin yang dirahmati Allah. Kaum-kaum lelaki, minumlah dekat rumah. Orang rumah kita tarik, dia tarik tu bukan makan tarik gini, tarik macam ni. Masuk oleh air. Tuan-tuan, minumlah di rumah untuk mengelakkan syubhah yang banyak di luar. Sebab tu bila mengaji mengantuk je, ngantuk. Buat benda syubhah banyak, ngantuk. Baru datang, faham?
Dah tak angkat-angkat dah. Rupanya dah lelap. Dia gitu tuan-tuan. Syubhannya banyak. Makan di luar ni syubhannya banyak. Sesuatu syubhah, dia kalau kita dekat dengan halal pun, dia dekat pada halal. Meninggalkan tu lebih warak. Bagi tuan-tuan ahli-ahli sofi ni. Kan? Ahli-ahli sofi ni meninggal dengan lebih warak. Sebab tu jangan. Tu jadi gelap. Kita jadi gelap hati. Sebab syubhah banyak. Jadi tuan-tuan, air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang ianya semata-mata air, maka dinamakan dia air mutlak. Air semata-mata air. Nanti diteranglah apa jenis-jenis air tu. Kan? Yang keluar, yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Air hujan, air rembun, air salji, kan? Air perigi, air mata air, kan? Itu semua termasuk air mutlak. Okay? Okay, tengok yang kedua. Suci tetapi makruh digunakan untuk berwuduk ketika ia panas. Jika untuk menyuci pakaian, hukumnya harus. Ini namanya apa? Air musyammas, iaitu air yang terjemar pada matahari di negeri-negeri yang memang sifat dia panas. Dalam bekas yang dibuat daripada logam. Dia kalau terjemur dalam sawah, ustaz, terjemur dalam sawah, ustaz. Sawah tu logam-gam dia. Dia tak termasuk. Ni yang dikata tadi, bekas yang dia dibuat daripada logam, kalau bertakung air tu kena cahaya matahari, nanti malam kita tengok dia akan timbul karat. Yang disebabkan daripada bekas tu tadi. Ketika mana dia panas, hukumnya makruh menggunakannya. Kan? Dan memang ada mudarat dari sudut pada badan. Kan? Mudarat pada badan. Itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Kan? Air yang berada di dalam bekas logam seperti emas, perak, besi yang terjemur di bawah panas di negeri yang panas. Negeri orang sejuk, terjemur. Dia negara sejuk, terjemur. Dia tak termasuk. Tak masuk dalam bab ni. Kan? Bab di negara kita ni termasuk sebab dia negara panas. Terjemur. Dulu kita, mak-mak kita tu suka tadah air hujan kan. Air hujan tadah dalam tin minyak tanah. Tak dibuang-buang. Dulu tak kisah gaduh-gaduh ada nyamuk Aedes. Sebab nyamuk Aedes friend. Kan? Kena gigit pun tak ada apa-apa. Semuanya ada penahan. Nah, dulu nyamuk lagi kasau. Bukan belang lagi. Siap ada tanduk lagi keluar. Tak kena apa pun penyakit Aedes ke apa, tak ada. Kan? Sebab tu dia jadi musibah. Bila berlaku sekarang, dia musibah nama dia. Jadi bila dia terjemur, air tu dia tak dibuang, nanti kena panas, tengok malam dia berkarat. Tu makruh digunakan. Nak siram pokok bunga, nak basuh kereta, tu tak apalah tuan-tuan, kan? Tapi menggunakan pada badan itu makruh. Dan untuk mencuci pakaian ketika mana? Waktu dia dah sejuk, hukumnya harus. Mencuci pakaian bukan pada badan juga. Kan? Mana untuk bersihkan badan ni, maka air-air macam ni elak daripada guna. Dia ada kesan dia, ada mudarat dia. Air ni namanya apa? Air musyammas. Kan? Tadi yang pertama air mutlak, yang keduanya air musyammas. Suci pada apa? Pada dirinya. Tapi makruh digunakan. Makruh tu pada benda-benda yang tertentu, pada keadaan tertentu, tapi pada keadaan yang lain tak jadi makruh.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti kita akan tengok apa sifat air mustakmal dan air mutaghayyir, supaya kita faham betul-betul. Dalam masalah kaedah air ni, nak beribadat, tahu masalah air, senang. Ibu-ibu duduk di rumah, beli sayur di pasar, waktu masak, main rendam je dalam bekas kan, isi air dalam tu rendam je. Dah bersih tu, dah dia punya tu, kita pun terus masak. Ingat-ingat tu, itu belum bersih kan, kotorannya cuma hilang, tapi bersihnya pada syarak belum lagi. Kena hati-hati tu. Ibu-ibu duduk di rumah sebagai orang yang memasak, pastikan masakan air mutlak kena tahu, air mutaghayyir kena tahu, air mutanajis kena tahu, air mustakmal kena tahu. Supaya apa? Kerana ini soal makan minum, dia juga sebahagian daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti dia sambung lagi bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi